Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah sekalian. Kita mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah di atas pertemuan kita buat kali yang kedua pada minggu ini, yang mana kita akan membicarakan ayat-ayat pendek dalam surah-surah lazim, yang mana pada petang ini kita akan menyambung apa yang telah pun kita mulakan pada hari Selasa yang lalu, iaitu tadabbur surah Al-Masad. Surah Al-Masad, seperti yang kita telah pun mengetahui pada kelas yang lalu, bahawa Al-Masad ini diambil namanya dikaitkan dengan tali yang keras yang akan diletakkan kepada isteri kepada Abu Lahab. Kenapa dan mengapa, insya-Allah nanti pada dua ayat yang terakhir kita akan bincangkan secara ringkas. Kita telah sebut pada kuliah yang lalu bahawasanya siapakah itu Abu Lahab, latar belakangnya, nama penuhnya, begitu juga dengan isterinya, dan apakah perkaitan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah petang ni kita akan mengulangi beberapa maklumat yang telah pun kita ketahui pada siri yang pertama. Jadi kita terus pergi kepada ayat yang pertama. Kita mengulangi sekejap apa yang telah pun kita bincangkan pada hari Selasa yang lalu. Okay. Ayat yang pertama dimulakan terus ayat ini dengan doa, yang mana doa ini adalah doa yang berbentuk kebinasaan, kecelakaan, yang mana doa ini dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat, perkataan tabbat berasal daripada huruf ta dengan huruf ba. Jadi kita temui perkataan tabbat diulang sebanyak 2 kali, iaitu pada kalimah watabba. Perkataan tabbat dengan watabba, kedua-dua ini merujuk kepada fi'lul madhi ataupun kata kerja yang menunjukkan telah berlaku. Apa itu tabba? At-tab. Perkataan at-tab ada pelbagai makna, yang mana makna-makna ini penghujungnya merujuk kepada keburukan. Seperti mana kita telah sebut pada siri yang lalu, iaitu Pak Quraisy Shihab dalam Ta'sir Al-Misbah telah mengatakan kepada kita bahawasanya perkataan tabba yang merujuk kepada berakhirnya dengan kebinasaan. Jadi petang ni kita perincikan beberapa perkara tambahan
Okey. Perkataan at-tabbu, iaitu huruf ta dengan huruf ba, tabba, at-tabbu ini salah satu makna yang masyhur, iaitu maknanya adalah khasirat, iaitu merujuk kepada kerugian. Maksudnya tabbat siada, kalau kita guna maksud kerugian, telah rugilah kedua tangan Abu Lahab. Okay. Perkataan tabba juga boleh membawa maksud iaitu halakat. Halakat iaitu membawa maksud kebinasaan. Okay. Dan ada banyak makna yang lain. Kalau macam perkataan tabba bermaksud kerugian, rugilah, telah rugilah kedua tangan. Okey, perkataan kerugian, rugilah ini sebenarnya ini adalah pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah, Ibnu Zaid. Manakala ada para ulama mengatakan perkataan tab, at-tab itu bermaksud halakat, iaitu kebinasaan, seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Jubair rahimahullahu taala alaih. Dan ada makna yang lain juga. Ada para ulama mengatakan perkataan khabat dikaitkan dengan kehinaan, telah ditimpa kehinaan. Ada yang mengatakan at-tabbu bermaksud fasadat, telah berlaku kerosakan, seperti mana pendapat ada di kalangan para ulama menyebut makna-makna tersebut. Tetapi dua makna yang senang difahami dan sangat berkait rapat, kita ambil makna kerugian yang juga membawa maksud kebinasaan. Maksudnya kita boleh terjemah, kita boleh gunakan ayat itu, telah rugilah kedua-dua tangan Abu Lahab, ataupun kita kata telah binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Okay. Kemudian kita bincang dari sudut kenapa perkataan at-tab diulang sebanyak 2 kali. Ini pun ada berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada pendapat yang mengatakan perkataan kalimah tabbat, iaitu kalimah at-tab yang pertama, merujuk kepada doa yang dipanjatkan supaya kedua tangan Abu Lahab itu dapat kebinasaan. Okay. Manakala kalimah watabba, kalimah yang kedua itu merujuk kepada hasil doa yang telah dibaca pada tabbat itu telah menjadi telah benar-benar dikabulkan. Itu kita panggil hasil doa. Maknanya kenapa diulang 2 kali perkataan tabbat dah ada, lepas tu ditutup dengan watabba, maka pendapat pertama mengatakan tabbat yang pertama merujuk kepada doa dia akan dapat kebinasaan. Manakala watabba merujuk kepada doa yang telah diminta itu benar-benar telah terjadi. Kita telah sebut pada siri yang pertama lalu, seperti mana pendapat Syed Qutb rahimahullahu ta'ala alaih, yang beliau mengatakan perkataan tabat adalah doa meminta supaya dibinasakan ataupun dia berada dalam kerugian. Manakala watabba merujuk kepada doa kebinasaan yang telah terlaksana. Okay. Ada pendapat para ulama mengatakan pengulangan kalimah watabba merupakan taukid, merupakan penguat kepada tabbat. Okay. Jadi ini adalah sedikit ringkasan daripada apa yang para ulama membincangkan mengapa ia diulang sebanyak 2 kali. Yang pasti dua makna ini boleh diterima, boleh dibuat kombinasi. Membawa makna apa? Memang sudah pasti. Apa kebinasaan, kerugian akan dialami oleh Abu Lahab
sekalipun ayat ni turun semasa dia masih lagi hidup. Macam mana kita kata dia pasti dia akan mendapat kebinasaan, kerugian? Satu kaedah daripadanya kita telah sebut bahawasanya perkataan tabbat dengan watabba digunakan kata kerja yang sudah berlaku. Jadi penggunaan sesuatu perkara yang belum lagi berlaku tapi disebut seperti sudah berlaku, ia membawa maksud kepada tahqiq, merujuk kepada makna kepastian. Okay. Kemudian kita perinci ke sedikit lagi maklumat. Okey. Kenapakah dalam ayat ini dalam ayat ini disebut nama Abu Lahab. Kenapa disebut Abi Lahab, iaitu Abu Lahab? Kenapa? Okey. Kita telah sebutkan secara ringkas pada siri yang lalu. Okey. Ini saya ulang kembali dan ada sedikit penerangan lanjut. Okey. Para ulama tafsir mereka mengemukakan beberapa tafsiran. Dipanggil Abu Lahab sebab memang dia terkenal dengan nama Abu Lahab. Maksudnya batang tubuh Abu Lahab tu memang orang lebih kenal Abu Lahab. Orang tak kenal Abdul Uzza ke, tapi memang dikenali dengan nama Abu Lahab. Dekat orang dia contoh macam Abu Hurairah. Abu Hurairah tu gelaran, tapi nama dia tak apa yang tahu. Macam nama apa? Banyak nama-nama dia kita tahu nama, Abu. Tapi apa nama sebenar dia? Jadi kerana Abu Lahab ini lebih dikenali, namanya yang masyhur, maka disebutlah batang tubuh manusia itu dengan nama Abu Lahab. Dan dikaitkan juga, biasanya dia popular sebab apa? Contoh kita pernah kan di kampung-kampung kita ataupun tempat kita orang selalu panggil dikaitkan dengan sesuatu. Contohnya kita kata istilah apa? Orang kata apa? Contoh orang kata, Pak Mat beruk, orang panggil. Contoh. Kan? Kenapa dipanggil Pak Mat beruk? Sebab dia ada bela beruk. Contoh macam tu. Abu Hurairah, kenapa? Bapa kucing. Kerana dia memang suka dengan kucing. Okey. Jadi, nama dia yang masyhur Abu Lahab ni kerana wajahnya yang tampan, bercahaya, berwarna kemerahan. Jadi, dia dikenali dengan Abu Lahab. Okay. Ada pendapat para ulama mengatakan, kenapa tak nak sebut nama penuh dia? Kerana kalau sebut nama penuh dia, nanti akan menyebut nama patung. Kenapa? Kerana dalam Quran memang ada nama salah satu patung namanya Al-Uzza. Kenapa Al-Uzza dengan Abu Lahab? Kerana nama sebenar Abu Lahab itu ialah Abdul Uzza. Memang kita sejarah sebut namanya Abdul Uzza. Jadi kalau sebut nama dia, maka telah juga menyebut tentang nama patung pada ayat tersebut. Okey. Yang ketiga, para ulama mengatakan sebenarnya Allah Ta'ala nak samakan azab api neraka yang sifat dia adalah lahab. Nanti kita akan kupas. Jadi Allah meletakkan Abu Lahab. Maksudnya ada sifat api neraka itu dia adalah lahabun. Apinya menjulang, apinya kuat. Okey, dia mengeluarkan cahaya yang kuat, api itu nampak. Maka nak samakan azab yang Abu Lahab didapat, maka digunakanlah Abu Lahab. Kerana memang masyhur namanya Abu Lahab, maka dikekalkan
nama yang masyhur itu diletakkan pada surah ini. Kemudian kita nak bincang pula. Okey, kenapa disebutkan yada? Okey, kenapa disebutkan kedua tangan Abu Lahab? Kenapa disebut kedua tangan Abu Lahab? Kenapa tak sebut telah binasalah, telah rugilah Abu Lahab? Kenapa sebut kedua tangan Abu Lahab? Para ulama tafsir mereka mengatakan pendapat pertama kata tangan kat situ memang maksud yang hakiki, memang tangan lah, memang tangan kanan dan tangan kiri, kedua tangan Abu Lahab. Okey. Para ulama yang selain yang mengatakan kedua tangan tu sebenarnya hanyalah kiasan saja. Contohnya macam kiasan ya. Okey, contoh macam kita kata begini. Kita kata okey, jodoh berada di tangan Allah. Kita katakan. Kenapa kita kata macam itu? Contoh. Nak menunjukkan kepada apa? Okey, jadi tangan ni pada ayat ini ada yang kata tak, memang ayat tu dia memang nak sasarkan, memang nak Allah nak kata teruk sangat tangan kedua tangan Abu Lahab ni kan. Binasalah tangan Abu Lahab ni. Telah rugilah kedua tangan Abu Lahab ni. Okey, ada yang mengatakan tak, tangan tu sebenarnya nak menunjukkan kepada keseluruhan yang ada pada Abu Lahab. Okey. Sekarang kita tengok yang kiasan tadi tu saya sudah sebut pada siri yang lalu, seperti mana yang telah diulas oleh Pak Qori Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Kenapa? Kerana biasanya sesuatu itu dilakukan, disebut dengan kedua tangan. Kita tak kata dia buat dengan kaki. Dia buat dengan kedua tangannya. Okay. Dan kita banyak pun dengar ayat Quran selalu guna kan. Telah rosaklah di muka bumi ini disebabkan tangan-tangan manusia. Telah rosaknya muka bumi ini dengan tangan-tangan manusia. Apa maksud tangan-tangan manusia? Ini jugalah sama macam kedua-dua tangan Abu Lahab. Jadi tangan-tangan manusia itu merujuk kepada dosa yang manusia buat. Dan boleh bermaksud memang manusia itu guna tangan nak rosakkan bumi. Bermaksud itu juga. Jadi itulah perbahasan tentang kedua tangan. Okey, para ulama bincang lagi. Kalau maksud dia kedua-dua tangan tu memang maksud tangan yang hakiki, apa tangan dia dah buat? Okey. Para ulama menyebutkan bahawa maksud tangan dekat situ kerana Abu Lahab ni dia memang seorang yang banyak buat baik kepada Nabi. Contohnya. Sebab pak saudara sangat gembira sangat dapat anak saudara. So dia buat macam-macam untuk anak saudara dia. Itu dia panggil tangan yang hakiki. Jadi kan kalau kita guna ayat tabat tadi, maksudnya telah rugilah kedua-dua tangan Abu Lahab yang selama ni telah banyak buat baik kepada anak buah dia sendiri, iaitu Nabi SAW kan. Dan sepatutnya tangan dia tu yang dia telah buat baik tadi tu sepatutnya kita kata untunglah kedua-dua tangan Abu Lahab yang telah buat baik kepada anak saudaranya. Tapi dekat sini bukan dapat kebaikan, dapat kebinasaan. Para ulama mengatakan juga tangan hakiki ni memang kerana Abu Lahab menggunakan kedua tangannya untuk menyakiti, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebutkan tentang tangan. Okey, kedua-dua makna ini boleh kita gunakan. Okey. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Jadi ayat pertama tu jelas kita mengetahui bahawa ayat pertama tadi maksudnya ayat pertama tadi kita mengetahui bahawasanya
memang Abu Lahab ini dia akan mendapat kebinasaan dan akan mendapat kerugian dari segala sudut, dan juga membawa maksud apa yang dia dah usahakan dengan kedua tangannya tu tak mendatangkan apa-apa manfaat lagi kepada dia. Okay. Ayat yang kedua, ayat ini menjelaskan, menjelaskan tentang apa kebinasaan yang akan terjadi kepada Abu Lahab. Apa kerugian yang Abu Lahab alami? Jadi ayat 2 Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma'awna anhu maluhu wa ma kasaba. Okey, dia ada dua kat sini, maluhu dengan kasaba. Okey. Kalau kita baca terjemahan secara perkata, kan kita gunakan dulu ma ni, ma kat sini boleh biasanya dia merujuk kepada ma an-nafiyah, iaitu ma yang membawa maksud menafikan. Maksudnya tidak. Kita terjemahkan dia tidak. Ma ni maknanya tidak. Aghna anhu. Aghna, perkataan aghna boleh membawa kepada maksud menolong, ataupun aghna ni maksudnya dari sudut mempertahankan pun boleh juga. Jadi apabila masuk huruf ma yang digunakan fungsinya untuk menafikan, maknanya tidak dapat menolongnya. Tidak dapat menolongnya. Tidak dapat memberikan manfaat kepada Abu Lahab itu. Perkataan aghna juga menggunakan kata kerja yang lepas membawa kepada maksud langsung. Maksudnya aghna, digunakan aghna. Ma'awna maknanya tak dapat langsung menolong ataupun memberikan manfaat, ataupun tak dapat langsung mempertahankannya. Sebab tu perkataan aghna boleh merujuk kepada mempertahankan dia dari apa, dan tidak dapat menolongnya tu dari apa. Ada para ulama kata merujuk kepada azab Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kalau, sebab ayat pertama tadi kan kita tahu kan, memang Abu Lahab pasti dia akan dapat kebinasaan. Jadi kalau dia dapat kebinasaan, ma'aghna anhu, maka tidak dapat menolong dia dari azab Allah. Tidak dapat mempertahankan dia daripada azab Allah. Jelas. Tidak boleh memberikan dia apa-apa pun manfaat terhadap azab Allah. Begitu juga dikaitkan ma'aghna ni dengan mana-mana tindakan yang dia telah lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau paling senang maksud dia tidak dapat menolongnya, mempertahankannya, memberi manfaat kepadanya terhadap azab Allah. Kalau kita lanjutkan lagi, apa yang tak dapat tolong dia? Apa yang tak dapat mempertahankan dia? Kalau daripada azab Allah ni kita faham, maknanya kita dispesifikkan lagi. Apa yang tak boleh menolong dia, yang tak boleh mempertahankan dia? Maluhu, di sini sebut hartanya, wa ma kasaba, dan segala yang diusahakannya. Sebab tu di sini diterjemah
Maluhu dulu, kasaba baru ma'aghna anhu. Tapi kalau kita terjemah perkata, maksudnya tidak dapat langsung menolongnya hartanya dan apa yang diusahakannya. Tapi di terjemahan dibuat untuk bagi senang faham, maka dia sebutlah hartanya maluhu wa ma kasaba, segala yang diusahakannya ma'auna anhu, tidak dapat langsung menolongnya. Okay. Kalau kita gabungkan, kita sambungkan ayat 2 dengan ayat 1, dan kita kaitkan ayat 2 dengan ayat 1, maknanya harta Abu Lahab, apa pun yang dia pernah usahakan, tidak dapat langsung menolongnya daripada azab Allah. Yang azab Allah itulah sebenarnya adalah tabat yang kita baca tadi itu, kebinasaan, kerugian. Okey. Kita perincikan lagi. Apa harta Abu Lahab? Okay. Harta Abu Lahab boleh membawa makna disebut secara umum. Memang harta lah. Juga boleh membawa maksud segala ternakan beliau. Pun termasuk di dalam maluhu, hartanya. Okay. Apa maksud, apa lebih terperinci kasabah? Segala yang diusahakannya, apa yang dia telah usaha. Okay. Para ulama tafsir mengatakan kasabah boleh membawa maksud merujuk kepada anak, sebab anak daripada hasil usahanya, membesarkan dan sebagainya. Lepas tu kasabah juga boleh merujuk kepada apa saja amal-amal yang dia pernah lakukan. Okay. Yang kata ia adalah amalan, seperti mana menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Kathir, maksudnya adalah amalannya. Okay. Ada yang kata kasabah tu, apa yang diusahakan tu merujuk kepada anak dia. Ada juga mengatakan kasabah tu bermaksud dia punya jawatan, pangkat dia, kedudukannya. Okey. Maksudnya kalau kita gabungkan ke semua maklumat ni, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Okey. Hartanya, apa-apa hartanya, termasuklah haiwan ternakan dia, kan, ataupun dia ada kebun-kebunnya ke, dan apa? Dan anaknya, amalan baiknya, kedudukan pangkatnya, tidak dapat langsung menolongnya, memberi manfaat kepadanya daripada apa? Azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat, ataupun semasa dia masih lagi hidup. Okey, kita tengok pada ayat yang berikutnya. Okey, tapi sebelum tu izinkan saya menyebutkan tentang apa ulasan Pak Qur Shihab dalam tafsir Misbah. Okay. Pak Qur Shihab dia kata, ayat kedua yang kita bincangkan tadi memberitahu kepada kita Abu Lahab sama sekali tak akan ada peluang untuk selamat. Okay. Harta benda yang diusahakannya tidak akan menyelamatkan ataupun mengurangkan kebinasaannya. Bahkan segala apa yang diusahakannya pun tidak akan memberi manfaat kepadanya. Okay, jelas di sini. Okay. Kalau kita nak melihat sudut lain itu maksudnya para ulama menyebutkan kenapa sebut harta dengan apa yang diusahakan. Maksudnya kalau ayat tu berbunyi akan binasalah Abu Lahab, contoh kan.
Kenapa perlu dispesifikkan lagi? Harta dia, apa yang diusahakan. Okey. Kata para ulama, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Dia kata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak kaum dia untuk beriman, Abu Lahab ni berkata. Okay. Abu Lahab ni dia berkata, jika apa yang dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka aku akan tebus diriku dari siksaan pada hari kiamat nanti dengan harta dan anakku. Maka Allah pun menurun ayat yang kedua untuk menolak apa yang dikatakan oleh Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab kata dia nak tebus diri daripada siksaan api neraka? Kerana dalam dakwah Nabi, ingat tak kita sebut pada siri yang pertama, yang mana Nabi SAW kan dia panjat dekat Bukit Safa kan? Kita mana dia panjat dekat Bukit Safa tu, dia ada ajak kaum dia supaya apa? Dia ajak kepada kaum dia supaya aku ni, kita tengok ayat dia ni. InsyaAllah notan ni nanti saya akan beri pada puasa setelah habis kelas. Okay, dia kata Nabi kan sebut, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan di hadapan azab Allah yang pedih. Okay. Maksudnya Nabi SAW dalam ucapannya sepanjang nak berdakwah kepada orang-orang yang beriman, ajak beriman, Nabi menggunakan juga metod memberikan amaran, memberikan ancaman tentang neraka, azab Allah, kemurkaan Allah. Tetapi apa yang Abu Lahab buat? Abu Lahab ni kata, aku ada harta, aku ada banyak benda aku akan usahakan. Kalau betullah adanya azab itu, akan ku tebus azab itu, bayar azab itu dengan harta dan juga apa saja yang dia ada. Turun ayat itu menolak sama sekali apa yang Abu Lahab itu katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis ayat yang kedua. Ada teladan dia. Nanti kita akan sebutkan pada penghujungnya. Setiap ayat kita akan sebut apakah teladannya dan apakah tindakan yang kita kena ambil berdasarkan ayat 1, ayat 2 sehingga kepada ayat yang terakhir. Okay. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ketiga. Okay, ayat ketiga. Saya percepatkan penerangan menggunakan kaedah tafsir secara tadabbur secara pertengahan lah. Tidak terlalu ringkas dan tidak juga terlalu panjang. Okay. Ayat ini setelah Allah menyebutkan tentang kebinasaan Abu Lahab, kerugian ditanggung oleh Abu Lahab, hartanya dan juga apa diusahakan, maka Allah menyebutkan dengan lebih lanjut apakah kebinasaan yang akan dilalui, yang akan diterima oleh Abu Lahab. Allah mengatakan dia sayafla, dia akan masuk. Okey. Sebelum tu cuba tengok perkataan sa. Sa ni macam akanlah. Kalau kita terjemah perkata, bunyinya akan dia masuk. Tapi kalau kita terjemah bentuk terjemahan seperti ini, kita terjemahlah ayat yang mudah faham. Dia akan masuk. Dia akan diliputi. Dia akan dikelilingi api neraka lah. Okay. Tapi kenapa guna sa? Sedangkan api neraka ni bila? Kita kata hari kiamat. Masa ayat ni turun,
kiamat lambat lagi tak? Lagi awal zaman Nabi, lagi lambatlah kiamat pada zaman tu. Tapi kenapa digunakan sa, tak digunakan saufa? Sebab kalau perkataan akan yang mengambil masa yang panjang, ingat ya, perkataan akan, sa dekat sini merujuk perkara yang futures, iaitu akan datang. Okay. Untuk menggambarkan akan datang, maka selalu digunakan saufa atau Allah guna sa. Huruf sin lah. Sa. Kan? Kalau akan datang yang berbentuk jauh lagi waktunya, digunakan saufa. Kalau waktu akan datang tu tak lama sangat, dia akan guna sa. Okay, kenapa digunakan sa? Okay, jadi kita kupas sedikit ulasan daripada Syekh Abdul Rahman Habannakah. Okay, kita tengok dulu ayat dia. Sayasla nara, dia akan. Yasla ni macam yaghsha. Maksudnya dia masuk. Memanglah masuk api neraka, nara. Tapi yasla kat sini merujuk kepada yaghsha. Maksudnya dia akan dikelilingi, diliputi dengan api neraka, nara, api neraka. Kita ni orang Melayu suka sebut dua benda yang sama kan. Macam api tu kat sini, nar tu api, tapi memang dah neraka. Jadi api neraka. Kalau tak guna api pun, neraka tu memang dalam tu ada api. Okay, tak apalah, kita panggil api neraka. Okay. Yang api neraka tu sifat dia macam mana? Zata, yang mempunyai zat yang mempunyai lahabin. Lahabin. Sama tak macam gelaran dia Abu Lahab? Sama tak macam neraka Data Lahab dengan Abu Lahab? Jadi sama. Abu Lahab digunakan juga pada api neraka itu, sifatnya adalah lahabin. Jadi apa maksud lahabin dekat situ? Okay. Maksud dia lah api itu kuat sangat. Dari sudut kekuatan api itu marak menjulang. Kuat tu maksudnya dia marak menjulang, bukan api yang kecil-kecil, tapi yang marak menjulang. Dan juga api itu ada dikatakan dia tidak mempunyai asap. Maksudnya memang api yang pure betul-betul. Api dia tak dicampuri dengan mana-mana perkara-perkara lain. Okey, itu dia panggil lahabin. Maksudnya marak menjulang ni nampak warna api tu. Kenapa digunakan lahabin? Kerana nak menyamakan dengan gelaran dia adalah Abu Lahabin. Kenapa digunakan sa? Ada juga para ulama mengatakan sebenarnya api neraka tu, maksudnya kepanasan api neraka tu sebenarnya sudah dirasai kalau masuk dalam alam kubur. Alam kubur ni memang merupakan tempat permulaan menerima azab ataupun menerima syurga. Jadi api itu pun sebenarnya sudah dapat dirasai apabila berada di dalam alam kubur, alam barzah. Maknanya antara alam barzah nak pergi kepada alam akhirat itu yang lebih dekat alam mana? Sudah tentulah alam barzakh. Sebab itu digunakan sa, dia tak gunakan saufa. Okay, itu antara alasan yang dibincangkan oleh para ulama tafsir. Okay, tengok dia punya perincian dia. Kata Abu Hayyan rahimahullah, huruf sin dalam ayat yang ketiga tadi berfungsi sebagai apa? Istiqbal, iaitu masa yang akan datang. Okay. Meskipun
Yang akan datang tu lambat lagi, tapi ancaman itu pasti akan wujud. Tetapi kenapa Abu Lahab tidak membatalkan ayat tu? Maksudnya kenapa Abu Lahab dia tak nak lawan ayat tu, nak buktikan kepada orang ramai bahawasanya ayat itu tak betul pun. Ayat tu macam ayat tu salah. Walaupun benda tu akan datang. Kenapa Abu Lahab dia tak mengambil tindakan untuk dia kata ayat ni sebenarnya tak kena pun. Tengok aku sekarang, aku orang baik kan? Tapi memang ayat ni membuktikan bahawa memang Abu Lahab ini sampai dia mati. Dia mati dalam keadaan dia bermusuh dengan Nabi SAW dan Islam, dakwah Islam yang Nabi sampaikan. Abu Lahab ni bukan orang biasa, tuan-tuan puan. Sebab apa tahu? Dia bukan orang yang biasa-biasa. Kerana dalam banyak-banyak otai-otai orang kafir musyrikin ni, dia tu disebutkan dalam surah dalam Quran kan. Okey, siapa dalam Quran yang Allah ada sebut yang jahat-jahat ni, Allah sebut dalam Quran. Contohnya macam Firaun kan. Kenapa dengan Firaun disebut gelaran Firaun tu? Nak menekankan inilah watak manusia yang jahat sangat. Macam kaum 'Ad, macam kaum Thamud. Disebut dalam Quran. Macam tu juga dengan Abu Lahab. Dalam ramai-ramai pembesar musyrikin disebut Abu Lahab itu. Jadi sepatutnya Abu Lahab dia boleh membuktikan bahawa ayat ini sebenarnya tak betul. Tetapi Allah Maha mengetahui. Memang Abu Lahab ini dia mati dalam keadaan dia tidak beriman. Okay. Para ulama sejarah mengatakan Abu Lahab dia bukan mati dalam berperang. Tapi dia mati setelah kawan-kawan dia mati terbunuh masa perang Badar. Kalau baca ulasan Buya Hamka dalam Tafsir Azhar, seolah-olah Abu Lahab ni dia mati terkejut, mati sakit jantung. Mati sakit jantung tu maksudnya mati yang dia terkejut kerana mendengar orang-orang musyrikin ni, yang otak-otak ni terbunuh semasa perang Badar. Terkejut. Apabila mendengar berita itu, matilah Abu Lahab. Baca sejarah dia. Okay. Kemudian kita masuk kepada ayat yang keempat. Okay. Ayat yang keempat. Okay. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memulakan cerita yang baru. Cerita yang baru ni bukanlah maksudnya cerita yang luar, yang tak sama dengan ayat 1 sampai 3. Tapi cerita yang baru tu maksudnya seorang lagi manusia yang akan mendapat kebinasaan. Allah hanya menyebut wamra'atuhu dan isterinya. Nah, hu tu maknanya isteri kepada, hu tu nya tu maksudnya Abu Lahab lah. Maksudnya apa? Nya tu maksudnya kembali kepada Abu Lahab. Isterinya maknanya isteri kepada Abu Lahab. Okey, menariknya kan? Kenapa pula masa sebut isterinya tak diletakkan gelarannya? Apa gelaran isteri dia? Kita belajar dah hari pertama. Dia dipanggil apa? Ummu Jamil. Kan? Dia dipanggil ibu kecantikan.
Ummu Jamil. Ibu maksudnya segala kecantikan. Maksudnya isteri dia pun cantik. Ibunya kata orang cantik Ibunya cantik Jamil. Ya, dia panggil ibu cantik. Ibu bagi kecantikan. Tapi kenapa Allah tak sebut wa ummul jamil hammalatal hatab? Kenapa sebut dan juga isterinya? Kalau Abu Lahab tadi kita tahulah kenapa tak sebut nama dia sebenar. Tapi sebut hanya gelarannya. Kerana nak kita sebut tadi bahawa memang terkenal namanya Abu Lahab, nak menunjukkan bahawa walaupun Abu Lahab ni terkenal, dia boleh kita panggil dia sebagai influencer, kan, orang yang wah ada follower yang ramai pada zaman dia tu. Kan Allah sebut dia tu supaya orang mengambil iktibar. Orang yang hebat macam Abu Lahab ni pun tak lepas daripada mendapat kebinasaan. Jadi hati-hati kamu-kamu yang lain ni. Kan? Lepas tu kita sebut tadi tu, kenapa Abu Lahab tu dialah yang terpilih untuk disebut tentang dia itu. Okay. Tapi kenapa isteri dia, kalau sebut nama, okey. Tak, kalau sebut nama pun, nama dia baik-baik. Nama dia okey lah kan. Arwah kan, binti Abi Sufyan. Okay. Tapi kenapa tak guna gelaran Ummu Jamil? Okay. Para ulama tafsir mencari hikmah. Allah dia maha mengetahui, ya, ini adalah kalamullah. Allah dia maha mengetahui kenapa dia hanya guna perkataan dan isterinya. Okay. Antara alasan dia adalah Allah Ta'ala nak memberitahu bahawa nama dia cantik, muka dia cantik, tapi perangai, ya Allah, kalah mak lampir. Kalah maksud dia kan nama dia ibu kecantikan, ibu yang sangat cantik. Okay. Tapi kenapa tak nak sebut dia tu? Kerana perangai dia, tingkah laku, perbuatan dia tak selari dengan namanya. Dalam masa yang sama nak menghina dia, tak payah sebutlah gelaran dia. Seolah-olah macam tak nak puji langsung dia ni. Kan? Sampai nak gelaran pun tak nak letak di dalam ayat ini. Hanya disebut dan isterinya. Okay. Kemudian Allah mengatakan dia seorang yang hammalah. Hammalah. Tengok ada huruf tasydid kat sini. Sabdu hammalata. Dia seorang yang pemunggah, pembawa al-hatabi. Pembawa apa? Kayu api. Tengok ya, dekat sini kalau kita faham tu sirat tadi apa? Allah Ta'ala memang tak suka sangat isteri Abu Lahab ni sampai tak nak sebut dia punya gelaran pun tak nak sebut. Walaupun gelaran tu namanya baik kan, Ummul Jamil. Tak nak sebut sebab perang ada teruk. Okey. Yang kedua, Allah Ta'ala nak, kalau kita baca pada ayat ni, Allah Ta'ala menyatakan dia seorang perempuan yang memunggah kayu api. Sedangkan kita belajar siri yang pertama, Ummu Jamil ni bangsawan. Dia duduk bawah keturunan yang terkenal. Tapi kenapa dikatakan dia pembawa kayu api? Okay. Kita baca ulasan ringkas sekejap dekat sini. Okay. Ayat ini menggambarkan betapa tersiksanya Abu Lahab kerana bukan dia sahaja yang terbakar, tapi isteri dia dan dia juga terbakar.
Kemudian kita kupas. Apa sebenarnya pada pembawa kayu api? Okey. Bukan maksud membawa kayu api tu, maksudnya peristiwa membawa kayu api ni bila dia berlaku. Kalau macam Abu Lahab, memang muka dia tu kaitkan dengan lahap dah. Okay. Tapi kalau isteri dia pembawa kayu api ni, bila dia bawa kayu api? Para ulama mengatakan memang semasa dekat dunia, dia memang ada memunggah kayu api. Kenapa dia punggah kayu api? Nanti kita kupas lagi. Yang kedua, para ulama kata pembawa kayu api ni merujuk kepada nanti semasa di akhirat dalam neraka, dia memang akan membawa kayu api. Kenapa? Kita faham kayu menghidupkan api, kan? Okey. Ada dua makna. Okey. Maksud dia pembawa kayu api ni memang semasa di dunia dulu dia memang pernah memunggah kayu api, dan nanti di hari akhirat dia pun akan membawa kayu api. Okey, di dalam neraka. Okey. Kita lihat pula perbahasan lanjut. Ada yang mengatakan, jadi kita perinci lagi lah. Okey, kalau dia memang pernah dekat dunia dulu pembawa kayu api, apa dia buat dengan kayu api tu? Okey. Pendapat pertama kata, memang kayu api Al-Hatab dekat situ, dia membawa kayu-kayu yang berduri. Untuk apa? Untuk dia menganiaya, nak mencederakan, nak menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kita sekarang ni mudahnya macam ni lah, kan? Kita tahu pendakwah tu dia guna kereta sekian-sekian. Pancitkan tayar kereta dia. Setiap kali nak pergi keluar, pancitkan. Lama-lama tension orang tu. Kan? Ataupun rosakkan kenderaan dia. Contohlah. Jadi zaman dulu nak halang Nabi dakwah, nak menyakitkan hati dia. Contoh, dia letakkan kayu-kayu yang berduri. Siapa yang cari kayu-kayu berduri ni? Isteri dia tu. Lepas tu kita kata pembawa kayu api tadi berbawa maksud, kata para ulama, memang dekat dunia dia bawa kayu api. Okey. Untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditaburkan kayu-kayu berduri. Zaman dulu kan gelap, kan? Macam zaman sekarang mungkin orang letak kaca-kaca ke, mungkin orang letak, yalah sekarang ni banyak kaedah, banyak cara. Okay. Yang kedua kata, para ulama mengatakan pembawa kayu api ni sebenarnya dia bukan dikaitkan dia bawa kayu api tu, tetapi makna yang tersirat, dia ini seperti orang yang menghidupkan api. Api ni guna untuk apikan panas. Jadi dia ni suka nak bagi orang ini menjadi bertambah panas dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerja dia buat apa? An-namimah. Dia mengadu domba. Dia suka provoke. Dia suka bagi orang jadi marah lagi kat Muhammad, marah lagi kat orang Islam. Kerja dia. Umpama kayu api. Kayu api tu ia akan menyemarakkan lagi api. Kalau nak hidupkan dia dengan marak, cari dia punya kayu api tu. Okey, maknanya makna yang tersirat pada pembawa kayu api. Makna yang ketiga, kata para ulama, adalah dia bukan merujuk kepada dia membawa
dia bukan pergi cari kayu-kayu berduri tu, dan dia bukan sebenarnya mengadu domba, tetapi kenapa disebut pembawa kayu api? Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Seorang yang kaya, seorang bangsawan, kumpulan keturunan yang baik-baik, tiba-tiba masuk ke hutan mencari kayu api. Tuan rasa perempuan tu high class tak? Contohlah zaman sekarang kan. Kan zaman sekarang ni orang suka menilai, tengok dia ni kata anak raja, tapi kenapa dia jual air balang? Contoh. Kita tak kata jual air tu tak teruk tak kan, ataupun kita kata anak pembesar kenapa nori getah. Contoh. Okey. Jadi yang kerja cari kayu api di bukit-bukit, kerja siapa sebenarnya? Mestilah kerja orang-orang bawahan. Okey. Maka kenapa dia dipanggil dengan pembawa kayu api? Kerana Allah Ta'ala nak merendahkan darjat dia dengan serendah-rendahnya. Pun betul juga. Jadi ketiga-tiga makna ni sebenarnya dia berkaitan lah. Dia bawa kayu-kayu berduri, boleh jadi, betul. Dia mengadu domba juga pun dia boleh buat. Dan sebagai bentuk penghinaan, dia ni pembawa kayu api, macam muka cantik tapi buat kerja, pergi cari kayu api. Kan? Kalau nak lebih rasa bentuk penghinaan tu, kita tengok dekat sini. Kita kena tengok kepada maklumat ini. Okay. Perkataan hammalah, ada huruf sabdu tadi disebut ada huruf sabdu kan. Disebutkan hammalah, ada huruf syaddah iaitu tanda sabdu. Sebenarnya ia nak menunjukkan kepada makna yang berbentuk mubalaghah. Mubalaghah ni maksudnya bersangatan. Maksudnya adalah bersangatan. Maksudnya adalah bersangatan. Maksudnya dia buat kerja kayu api tu maksudnya kerap. Memang dia cari banyak kayu api tu. Maksud bersangatan tu. Bukanlah maksudnya kadang-kadang dia cari kayu-kayu berduri tu. Tak. Maksudnya dia selalu buat kerja tu. Okey. Kalau kita membawa maksud dia suka provoke orang, suka api-apikan orang tu, maksudnya dia buat kerja api-api ke orang tu, bukan kadang-kadang lah, maknanya selalu kerja dia memang duk api-api ke orang saja. Okey. Kalau kita membawa makna bentuk penghinaan ni, maksudnya penghinaan dalam bentuk yang sangat dahsyat lah. Okey. Ini menunjukkan yang Ummul Jamil tadi tetap terus melakukannya. Maksudnya sentiasa bersangatan dalam mengapi-apikan orang, bersangatan dalam mencari dua pokok-pokok kayu-kayu yang berduri. Okey. Jika kita katakan pembawa kayu api tu di dalam neraka, maksud dia bermakna dalam neraka tu memang tiap-tiap hari dia akan membawa kayu api di dalam neraka. Kan kita sebut tadi dua makna kan. Kalau pembawa kayu api maksud dia dekat dunia, dia memang buat kerja tu terus menerus. Kalau dikaitkan pembawa kayu api itu nanti merujuk kepada di dalam neraka, maknanya dia akan diazab dengan dia berterusan membawa kayu api. Sebab kita tahu azab neraka dia tidak putus, dia akan
dia akan kekal buat selama-lamanya. Okey. Saya teruskan dengan ayat yang terakhir. Okey. Ayat nombor 5. Okey. Ayat nombor 5 ni Allah Ta'ala memperincikan lagi. Okey. Kayu-kayu api tadi tu apa yang dia buat? Okay. Allah kata fi jidha, di lehernya ada tali. Ingat saya kata tadi, jika maksudnya dia pembawa kayu api itu dekat dunia, maknanya dia ada kaitan dengan tali yang digunakan pada memunggah kayu tadi. Okay. Kalau dimaksudkan dia memunggah kayu api itu maksudnya bentuk azab dia nanti di hari akhirat, maka tali dekat sini kena dikaitkan dengan tali di hari akhirat lah. Jadi Allah kata fiji diha, di lehernya hablun, ada tali. Yang tali itu adalah min masadin, daripada tali-tali yang dipintal daripada sabut. Maksudnya tali yang kuat. Okay, di leher itu ada tali. Tali itu min masadin, daripada sabut. Okay. Jadi nak memahami tali apa? Kita kena ambil dua pentafsiran tadi. Kalau dekat dunia, para ulama bincang, tali apa yang diguna? Tali tangsi ke, tali yang Allah je maha mengetahui lah. Kan? Kalau dekat dunia tu. Tapi kalau di hari akhirat, tali tu ada, tapi dekat leher dia, okay, kita akan baca apa ulasan para ulama. Okay. Sebelum tu, mari kita bincang-bincangkan. Kenapa Allah sebut di lehernya ada tali? Kenapa tak kata di badannya ke, di bahu dia ke? Kan? Janji tali tu boleh lekat, betul tak? Tali kita boleh letak kat mana? Tali kita boleh letak dekat tangan pun boleh. Tali boleh letak di di badan pun boleh. Tali boleh letak dekat kaki juga. Okay. Tapi kenapa sebut di lehernya? Jidha. Okay. Perkataan jid bermaksud leher. Okay. Kalimah jidun tu biasanya digunakan khusus untuk menggambarkan keindahan leher wanita yang dihiasi dengan kalung. Sebab tu leher ni merupakan aurat wanita kan. Jadi kalau nak nampak keindahan wanita tu, macam Ummu Jamil, memang dia dah cantik dah nama Ummu Jamil. Tapi keindahan wanita ini akan nampak di mana? Oh, di lehernya ada apa? Biasanya di leher ni orang hias dengan apa? Kat leher ni. Kalau wanita, diletakkan apa? Kalung kan? Diletakkan apa? Rantai leher kan? Kan? Nak bagi hias. Tu anak-anak perempuan kecil-kecil dah ada rantai emas tak? Mak dia belikan kan? Tu tak? Tapi kenapa tak kata, kita kata kenapa tak kata di tangannya, tapi kenapa kata di lehernya? Okay. Secara umumnya, biasanya perhiasan bagi wanita itu nampak pada lehernya. Okay. Satu. Kalau kita baca ulasan lain, kita lihat kat sini. Kata Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, Ummul Jamil ni, masa dia hidup, dia ada kalung yang sangat mewah. Masa dia hidup tu, dia memang pakai kalung letak kat leher. Lepas tu, dia kata, aku akan dermakan kalungku ini yang aku pakai dekat leher ni untuk memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia nak gunakan kalung dia ni kan, kalung emas kan, dia orang mewah, so ditukarlah dengan apa-apa untuk dia gunakan untuk lawan Muhammad.
Jadi untuk hina dia ni, untuk hina Ummu Jamil ni, kita dah sebut tadi, tak sebut gelaran dia, kan? Lepas tu digunakan dia dengan nama pembawa kayu api, kan? Sepatutnya status dia apa? CEO, kan? Company sekian-sekian. Kau suka macam tu kan, letak kan? Okay, letak nama, siapa dia? Cuba kita letak dekat kita punya biografi, kan? Nama sekian-sekian-sekian. Biografi dia apa? Dia punya pekerjaan apa? Contoh. Ditulis apa? Pembawa kayu api. Itu bentuk penghinaan. Dan penghinaan kepada Ummu Jamil juga adalah pada penggunaan disebut pada lehernya. Sepatutnya leher dia digantung kalung yang menampakkan keindahan, kecantikan. Tetapi Allah tukar leher dia dengan diletakkan tali. Maknanya leher itu akan digunakan untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Semasa hidup, kau gunakan leher engkau, benda yang ada leher engkau itu untuk memusuhi Nabi. Maka di akhirat, leher yang sama itu juga akan diletakkan tali. Kalau masa hidup, kalung yang ada kau letak dekat leher. Masa apabila kau diazab oleh Allah, Allah gunakan leher yang sama, Allah letak tali min masadi. Okey, jelas tak perempuan? Maksud dia. Okey, kalau maksudnya kalau ayat ini kita ketatkan, kalau kita letakkan tadi, okey, memang dia cari kayu api dekat dunia, kan? Kenapa dia letakkan tali dekat leher? Bermaksud sepatutnya leher dia orang letak kalung, tapi dia gunakan leher dia untuk letak tali, pergi angkut kayu api. Macam itulah maksud dia. Kita faham tak maksud dia? Okay. Sepatutnya leher wanita ni dijaga, letak kalung, kan? Tapi Ummu Jamil, dia gunakan leher-leher dia tu untuk apa? Letak, cari kayu api yang berduri. Sebab itu ada di kalangan para ulama tafsir mengatakan kalimah al-masad dia adalah sejenis tali yang berasal dari satu pohon yang bernama al-masad, ada dekat Yaman dan terkenal sangat kuat. Ada juga yang memahami sebagai tali yang dibuat daripada sabut. Maksud kita katakan, maksudnya kalau kita memahami memang pembawa kayu api itu merujuk memang hakiki, maknanya sudah tentu ada tali yang diletak dekat leher. Itu yang kita sebut tadi tu. Kenapa Allah kata dekat leher? Nak menunjukkan bahawa sepatutnya kau ni perempuan, muka cantik, hiaslah leher tu dengan keindahan. Tapi kau gunakan leher kau ni untuk menyakiti, memusuhi Nabi SAW. Faham tak maksud dia? Okay. Jadi, kalau kita kaitkan dia dengan alam akhirat, maka sudah pastilah tali itu bukan lagi tali pokok. Betul tak? Mestilah tali lain. Okay. Sebab itu, kata Imam Mujahid, seorang tabi'in dan Urwah, mengatakan, tali itu daripada sabut neraka. Okay. Kalau kita baca kata Urwah bin Zubair lagi, dia kata Al-Masad membawa masuk rantai yang panjangnya 70 hasta. Begitu. Okey. Kemudian kita lihat kesimpulan daripada ayat ni, maksudnya kalau kita gabungkan, maksudnya memang tali yang memang masa dekat hidup dulu, dia memang ada tali dekat leher dia, sudah pasti di hari akhirat pun nanti akan ada tali di lehernya. Maknanya erti kata, maksud dia, kesimpulan dia, untuk mengaitkan ayat ini dengan akhirat memang tepatlah. Sebab ini kan tentang azab.
Tapi yang nak katakan dekat dunia tadi itulah yang ada perbahasan lah. Adakah dia hanya majazi saja? Wallahu alam. Boleh jadi betul. Sebab tu kita nyatakan kedua-dua maklumat seperti itu. Okey. Jadi kemari kita bincang kepada apa yang kita... Okey, sebelum tu kita tengok ya, kata Dr. Wahbah Suhaili. Dia kata ayat ini bertujuan untuk menghina diri dia. Dan juga menghina diri, ingat tak saya kata tadi? Sepatutnya leher dalam muka cantik, leher tu patutnya kalung lah. Dengan rantai leher tu letaklah kalung ke, rantai leher ke. Tapi dia gunakan leher dia untuk bawa kayu api. Maknanya untuk menghinakan diri, jatuhkan diri dia sendiri, darjat diri dia. Atau untuk menjelaskan keadaannya nanti di neraka Jahannam, yang mana tempat itu dia akan memikul seikat kayu bakar dalam neraka Jahannam. Cuma kita kata tadi, ingat tak? Kita kata kayu yang diikat tu di lehernya itu kata sudah pastilah bukanlah kayu yang sama, mesti akhirat berbeza dengan dunia. Okey. Sekarang mari kita bincangkan apa yang kita dapat jadikan ayat ini sebagai sempadan. Adakah semua kereta-kereta jahat kan? Dan apakah teladan dia? Okey, nombor satu, apa kita dapat belajar? Surah ni sebenarnya merupakan salah satu surah yang Allah membincangkan tentang perkara gaib. Ialah hari kiamat lambat lagi akan datang. Tapi kenapa dah disebut Abu Lahab masuk ke dalam api neraka? Nak menunjukkan bahawa Allah mengetahui dia memang akan masuk neraka. Dan surah ini merupakan salah satu bukti betapa luasnya pengetahuan Allah. Kalau Allah tidak tahu yang akan datang, tentu Allah Ta'ala tidak akan kata dia itu dapat kebinasaan. Tetapi apabila Allah membincangkan apa yang akan terjadi kepada Abu Lahab nanti di akhirat, menunjukkan Allah itu luas pengetahuannya. Cuba kita letakkan watak Abu Lahab dengan kita semua. Maksudnya kita bincangkan nasib kita dekat alam ghaib akan datang. Allah tahu tak? Allah nak letakkan kita ni di neraka ke? Allah nak letakkan kita di syurga? Allah Maha mengetahui. Allah cuma paparkan kepada kita yang baca Quran ni, jangan jadi macam Abu Lahab. Sebab kita baca, ingat tak kita baca tujuan surah Al-Masad. Tapi kita sendiri ni macam mana? Jadi kita kata Allah yang Maha mengetahui. Kerja kita amal saja. Yang kedua, kita dapat belajar nasab keturunan tidak menjamin keselamatan di dunia dan di hari akhirat. Ini kita sebut pada siri yang lalu. Walaupun bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menjamin keselamatan di dunia dan akhirat. Kenapa Allah tidak melihat nasab keturunan? Ini merupakan tanda keadilan Allah terhadap para hamba-Nya. Begitu juga dengan kita semua. Kita kena ambil pengajaran bahawa pangkat kita, darjat kita, keturunan kita, apa saja, janganlah menjadi satu kita duk fikir, oh, ayah aku ulama, tentu nanti aku akan selamat. Mak aku ustazah, tentu aku akan selamat. Contoh. Ataupun kita kata, anak saya hafal Quran, tentu saya akan selamat. Tak. Bukan itu yang akan menyelamatkan kita dari sudut nasab keturunan. Kalau macam itu, tak adil lah. Tak adil lah. Dia keturunan Nabi. Kita bukan keturunan Nabi. Tak. Allah ni dia Maha Adil. Jadi, janganlah taksub kepada
keturunan. Jangan. Okey. Kemudian yang ketiga kita dapat belajar, kadang-kadang musuh kita ni sebenarnya terdiri daripada orang yang dekat dengan kita, kan? Pakcik sendiri yang tentang kita dakwah, makcik kita sendiri, kalau orang dekat dengan kita dalam dakwah. Jadi kita kena buat apa? Sabar. Sepatutnya orang yang support kita, sokong kita, mestilah orang yang dekat dengan kita, kan? Tetapi ayat ni memberitahu kepada kita tidak. Akan ada juga di kalangan ahli keluarga kita, saudara mara kita yang akan jadi penentang kepada apa yang kita nak sampaikan. Okay, benda yang baik ditentang. Okay. Kemudian para ulama juga mengatakan surah ini membuktikan bahawa Nabi Muhammad ni dia benar-benar seorang nabi. Sebab apa? Sebab dia boleh tahu Abu Lahab ni akan masuk neraka. Macam mana dia tahu? Kerana dia Rasul lah. Dia dapat wahyu Allah yang memberitahu. Jadi kalau Nabi dapat tahu dari Allah, Nabi tu siapa? Nabi tu dia adalah utusan Allah. Dia seorang Rasul. Okay. Maknanya orang-orang Arab kalau zaman Nabi ni seolah-olah macam seolah-olahnya mereka ni, kalau mereka nak tengok betul ke Muhammad ni cakap betul ke ayat Quran ni, jadi kita tunggu masa Abu Lahab mati, contoh kan. Jadi kalau mereka yang sempat hidup selepas Abu Lahab mati tu, kalau mereka ingat ayat ni, kita akan kata, betul ayat tu kata dia akan masuk neraka, tengok Abu Lahab mati dalam keadaan apa. Membuktikan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian surah ni sebenarnya dia punya teladan dia, kita jangan ingat Abu Lahab je yang akan dapat macam tu. Tak. Kata para ulama, surah ini menggambarkan kesudahan yang akan dialami oleh orang yang memusuhi Nabi, macam tu juga akan dialami oleh sesiapa yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Lahab saja, tapi mana-mana manusia yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memusuhi Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memusuhi dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah diberikan amaran melalui surah ini. Kemudian Al-Quran apabila dia sebut nama asal, mengisyaratkan perkara itu tidak akan lagi terjadi. Maksudnya peristiwa orang tentang agama ni tak akan terjadi kalau sebut nama memang asal. Tetapi apabila disebut dengan gelaran, seperti disebut Fir'aun, mengisyaratkan bahawa kisah perangai macam Fir'aun itu akan berulang bila-bila masa dan di mana sahaja. Zaman sekarang ada tak orang macam Fir'aun? Ada. Contoh. Mungkin orang tanya, kenapa kau panggil dia Fir'aun? Kita kata bahawa Fir'aun dalam Quran, dia bukan nama sebenar. Dia adalah gelaran raja yang menguasai Mesir selepas zaman Nabi Yusuf. Kenapa Allah sebut gelaran? Nak menunjukkan bahawa watak yang sama boleh berlaku bila-bila sahaja, di mana sahaja. Jadi dikasan dia macam inilah. Dikasan dia, kalau guna nama asli, kisah yang sama tidak akan berulang. Tetapi kalau guna nama gelaran, bukan nama sebenar, kisah yang sama akan berulang. Kemudian apa kita dapat belajar lagi? Ini bererti Abu Lahab generasi 20, 22 ataupun generasi moden
yang menentang ajaran Islam, memperlekehkan Nabi akan muncul di tempat dan waktu yang lain. Kita pun dapat sekarang. Kita perhatikan. Oh, inilah Abu Lahab generasi baru. Kemudian, ada lagi tak? Okey. Dalam masa yang sama, surah ini memberikan kita teladan. Janganlah kita termasuk dalam kumpulan orang yang tolong-menolong dalam keburukan atau pemusuhan. Kan? Orang tu pergi hina agama, orang tu kutuk Islam. Kan? Mempermainkan hukum Islam, kita support dia pula. Kita tolong dia. Bebaskan dia daripada mahkamah. Jangan dia dipersalahkan. Kumpul duit, bantu dia. Sedangkan orang itu telah kecilkan agama. Jadi orang-orang yang seperti ini, anda boleh jadi seperti mana Ummul Jamil. Kalau Ummul Jamil ni muka cantik macam mana sekalipun, bangsawan macam mana sekalipun, di sisi Allah tidak ada apa-apa nilai. Pandai macam mana sekalipun, jawatan besar macam mana sekalipun, kalau bertolong-tolong dalam perkara keburukan, terutama menentang agama Allah, maka surah ini memberikan ancaman kepada mereka. Ancaman kepada kita jugalah. Okey. Yang berikutnya, balasan yang diberikan oleh Allah sebenarnya bergantung kepada jenis perbuatan. Ini yang kita nampak. Kan? Muka dia merah. Jadi azabnya pun bentuk sama macam muka dia. Contoh. Okay. Leher dia digunakan untuk kecantikan semasa dekat dunia. Tapi sebab dia buat jahat, Allah sebutkan juga lehernya itu juga akan diazab. Contohnya macam tu. Dan kita juga dapat belajar apa? Sebelum kita tangguhkan, janganlah gunakan nikmat kedua tangan ini untuk kita memusuhi, membantu orang-orang yang zalim, orang-orang yang menentang agama Islam, sama ada secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Ingat, jangan gunakan harta, jangan gunakan apa saja yang kita usahakan untuk menentang agama Allah, untuk menjatuhkan imej Islam, memburukkan Islam, yang mana semua benda itu tidak akan menyelamatkan kita daripada azab Allah, keburukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu saja setakat ni pengisian kita pada petang ini. Okey, saya buka kalau ada mana-mana persoalan jika ada. Belum kita tangguhkan. Adakah ada apa-apa nak dikongsikan? Silakan. Kalau ada. Okay, kalau tiada, kita ucapkan jazakumullahu khair kepada penganjur majlis ilmu kita pada petang ini, iaitu Rawdah Zandra. Kita doakan semoga beliau, ahli keluarga beliau diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada semua yang melibatkan diri secara langsung dan tidak secara langsung, yang sentiasa mengikuti majlis ilmu, anjuran Akademi Tadabbur Malaysia ataupun mana-mana anjuran. Semoga Allah memberikan ganjaran yang banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan, ganjaran yang baik, dan Allah memberkati tuan-tuan dan puan-puan, dan Allah sentiasa memberikan kita hidayatul taufiq. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.